Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan sudah tentunya terima kasih kepada anda kerana masih bersama kita di MHI. Hari ini kita akan mendalami sebenarnya apakah yang perlu kita tahu secara lanjutnya berkenaan dengan COVID-19. Pada ketika ini, adakah klasifikasi oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai pandemik adalah sesuatu yang perlu kita risaukan. Kita akan bincangkan berkenaan perkara ini bersama dengan tetamu saya hari ini, Dr. Dalila Roslan, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Cawangan Global Health, Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Thank you for having me here. Thank you so much. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Doktor, kita nak mulakan perbincangan kita. Apakah perbezaan di antara endemik, epidemik dan pandemik? Okey. So, tiga entiti ni, endemik, epidemik dan pandemik. Okey. So, bila kita cakap tentang endemik, sebenarnya dia adalah, ketiga-tiga ni adalah melihat kepada penyakit, kebiasaannya adalah penyakit berjangkit, okey, tahapnya ataupun bilangan kesnya, dan dia berkisarkan kepada the spread of the disease, maksudnya penularannya. Okey. Jadi bila endemik, dia adalah tahap yang biasa. Yeah. Okey. So contohnya macam kita tahu dekat Malaysia ni kita ada banyak kes-kes HFMD, scabies, konjungtivitis, influenza. Jadi itu semua adalah penyakit yang sentiasa ada je kan kawan-kawan kita ataupun keluarga kita yang kena penyakit tersebut, dan dia ada tahap yang kita maksudnya katakan dalam 1 tahun kita tahu apa tahap biasa dalam 1 tahun untuk penyakit HFMD contohnya. Okey. Tapi bila kita bercakap tentang epidemik pula, okey, dia adalah berdasarkan baseline tadi itu, maksudnya terdapatnya peningkatan kes. Okey, so dia bukan tahap yang di level yang biasa. Tiba-tiba ada kes, okey, ataupun ada peningkatan yang lebih banyak. Dan bila kita bercakap tentang hal ni, contoh HFMD tadi, katakan dalam satu kawasan terdapat kes yang lebih, mungkin sekolah, tiba-tiba satu tadika tu kena HFMD. Baik. Okey. So kebiasaannya mungkin ada seorang je kena, okey, dan dia pulih. Tapi tiba-tiba dalam satu tadika ada semua dalam 10 orang yang kena. Jadi mereka ni ada berkaitan dan berkait rapat. Baik. Jadi itu kita panggil as outbreak ataupun epidemik lah. Baik. Dia interchange, epidemik, outbreak, cluster, asalkan dia ada sangkut paut lah dengan satu virus tersebut ataupun penyakit tersebut lah, penyakit berjangkit. Tapi dalam konteks yang lebih global, macam epidemik tu, dia boleh jadi kes tu semakin banyak, dan bila dia merentasi negara, okey, dia akan jadi pandemik. Maksudnya lebih daripada satu negara, dan yang kita perlu fokuskan dekat sini sebenarnya kenapa dia boleh jadi epidemik dan pandemik itulah. Okey. So dalam hal ni bila kita cakap tentang epidemik dan pandemik ni, contohnya coronavirus COVID-19 ni, sebab dia adalah satu outbreak ialah dia adalah virus baru. Baik. Bila bercakap berkenaan COVID-19 ni, pastinya seluruh dunia pada ketika ini sangat dalam perasaan yang takut, gelisah, tidak tahu apakah langkah seterusnya. Dan ada juga di antara negara yang telah pun mempunyai lockdown atau penutupan, termasuk kita di Filipina. Dan kita di sini, kita bercakap secara open, secara terbuka. Ya. Adakah sebenarnya kita yang masih boleh melalui kehidupan kita seharian ini tanpa perlunya ada status lockdown ini adalah sesuatu yang masih kondusif, dan kalau ia kondusif, apa yang sebenarnya perlu kita lakukan sebagai rakyat Malaysia untuk menurunkan kadar pandemik dalam negara kita? Okey. Pertama sekali, sebelum menjawab tentang lockdown yang nampaknya sangat hangatlah dalam beberapa jam ni kan, saya bangun-bangun pun everyone is talking about lockdown kan. Okey, kita kena faham dulu bercakap tentang pandemik sebenarnya adalah bila terdapatnya peningkatan kes, dan mungkin dalam hal COVID ini penularannya sangat cepat. Kan, daripada semalam ke hari ini tu kita nampak kes bertambah dengan mendadak around 300%, kan, just di Malaysia sahaja, dan bukan Malaysia sahaja tapi seluruh negara. Jadi menjawab kepada soalan tersebut, dia berbalik kepada lockdown ni adalah sebenarnya mitigasi yang selalunya the last resort. Sebab itu yang terakhir sekali. Kebiasaannya lah. Kerana mungkin ada banyak sebab. Yang mungkin saya bukanlah orang yang patutnya untuk memberi pendapat, tetapi apa yang saya boleh katakan, dengan langkah-langkah yang kita sedang ada sekarang ini, ada banyak lagi cara yang kita boleh lakukan untuk kontrol pandemik ini. Baik. Bukan resort kepada lockdown, kerana lockdown ni dia ada implikasi dari segi ekonomi,
sosial. Ya, kita nampak memanglah secara agresifnya China melakukan lockdown dan menurunkan kadar kes, tetapi kita kena lihat di sebaliknya, ramai yang tak ada pekerjaan. Ramai yang mungkin yang bekerja dengan kerajaan masih masuk gaji, tapi yang kerja sendiri dari segi sosialnya pula yang depressed, yang stres, berada di rumah. Jadi kita kena fokus balik apa sebenarnya yang masyarakat boleh buat, dan juga kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia kita sudah lakukan untuk sebenarnya menurunkan ataupun memperlahankan proses efek pandemik ini. Jadi kita fokus pada apa yang kita boleh buat. Dan pastinya Kementerian Kesihatan Malaysia pun sudah melakukan apa saja yang perlu dilakukan untuk membendung dan untuk mengawal lagi situasi ini. Tapi bercakap berkenaan dengan situasi ataupun inisiatif kita dalam membendung dan mengawal penularan ini lebih lanjut. Baru-baru ini kita dikejutkan ataupun kita mendengar antara perhimpunan keagamaan termasuk juga perhimpunan tabligh baru-baru ini dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya status pada ketika ini bagi Kementerian Kesihatan Malaysia dalam mengawal atau melihat pergerakan mereka yang mungkin telah pun didiagnos sebagai positif dalam kuarantin tu? Bagaimana sebenarnya? Ada isu tertentu? Okey, dari segi isu itu kalau kita bercakap dengan sahabat-sahabat yang di ground lah, maksudnya mereka yang pergi menjejaki di pejabat kesihatan daerah, di klinik kesihatan, juga di hospital, ramai yang memberi kerjasama. Sebab itu sebenarnya kita nampak terdapatnya peningkatan kes. Jadi kerjasama, tetapi ada juga yang kita menghadapi kesukaran untuk menjejaki mereka lah. Jadi kita menjejaki itu satu, dan nombor dua yang menjadi isu juga adalah apabila mereka diberikan perintah untuk kuarantin tersebut tapi masih lagi merayau-rayau. Ada yang di kuarantin mungkin tapi tak ada gejala tapi masih merayau. Bila kita kuarantin tu satu, mungkin kita belum tahu status dia sebab dia diambil sampel, tapi kita tak pasti. Yang kita tahu dia memang adalah kontak ataupun kontak rapat kepada yang kes yang sudah confirm. Jadi kita akan minta mereka untuk kuarantin. Jadi bila kuarantin, sebab kita tak tahu lagi status mereka, jadi kita harap dia duduk di rumah, sebab kalau katakan tiba-tiba keputusan datang dan result mereka adalah positif, jika dia tidak akur kepada perintah tersebut, maka kita khawatir memang dia akan merebakkanlah. Dia menjadi ejen. Menjadi ejen. Betul. Jadi bila kita faham sebenarnya coronavirus ataupun COVID ini bagaimana penularannya, walaupun dia adalah kes baru, tetapi beberapa perkara sangat jelas. Kita tahu dia sangat mudah merebak. Dan kita tahu perebakannya adalah melalui cecair droplets. Jadi bila batuk sesama tu, dia boleh transmit kepada orang yang berdekatan. Dan dia juga bila jatuh di permukaan sangat mudah boleh duduk lama di permukaan, dan bila orang lain pegang di situ, pegang pula muka dia dan sebagainya, itulah dia resepinya. Itu resepinya. Baik. Jadi hostnya adalah manusia lah. Manusia ni memang bawa perumah kepada virus yang baru ini. Jadi bila dan virus ni pula adalah baru yang menyebabkan kita ni masih mengkaji dia. Walaupun kita tahu itu adalah standard penularannya, ada possibility untuk sebenarnya cara penularannya itu mungkin berbeza, yang kita masih lagi dalam proses kajian lah. Dia sangat dinamik prosesnya tu. Baik, Doktor, kemudian kita nak bincangkan lama lagi, tapi bagi soalan terakhir saya, bagi kita fahamkan sebenarnya, walaupun kita dalam keadaan situasi COVID-19 yang pandemik pada ketika ini, tapi kita masih dalam keadaan terkawal. Selagi kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Jika dijadikan saranan doktor bagi mereka yang semua yang menonton sekarang ini, termasuk dengan musim persekolahan yang akan datang ni, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk menambah lagi langkah pencegahan kita? Bagi kita mengawal pandemik ini, sebenarnya saya nampak ada dua lah. Satu adalah peranan masyarakat, individu sendiri dalam komuniti, dan dua adalah apa yang sudah dilakukan oleh kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan lah. Jadi saya fokuskan kepada peranan masyarakat itu. Sebenarnya kita ini boleh ambil inisiatif untuk amalkan, bukan saja faham, tapi amalkan bagaimana transmisi virus ini. Dan bila kita faham itu, kita akan amalkan the universal precaution ataupun apakah standard precaution. Jadi pertama ialah basuh tangan. Kerap basuh tangan dengan sabun. Kalau kita berjalan di luar, mungkin kita ada hand sanitizer yang ada alkohol base tersebut. Dan bila kita ada etika batuk yang
yang betul. Semalam saya ajar dab macam ni bila batuk. Okey. Itu favorite Ali Skandar tu. Ya kan. Batuk macam ni. Bila batuk sekarang Tak macam bahu? ni lah. Jadi okey. bukan untuk ambil gambar saja. Jadi sekarang ni batuk macam ni, sesama macam ni juga. Okey. Tapi yang pakai tisu tu boleh pakai tisu dan terus buang di sampah yang tutup lah. Kemudian satu lagi social distancing. Ini sangat penting. Kalau siapa yang ada simptom, tak semestinya dia tahu itu simptom adalah coronavirus ke, positif ke tidak, dia ada batuk sesama, duduk di rumah. Tak perlulah pergi ke public, pergi shopping, bawa anak-anak jalan-jalan, duduk di rumah. Especially mereka yang ada simptom. Tapi yang tak ada simptom tu nak kena buat shopping dan sebagainya, amalkan tadi yang basuh tangan, jangan pegang sembarangan. Bila ada batuk ataupun terpaksa juga keluar rumah, pakai mask. Mask tu untuk siapa yang ada gejala lah. Okey. Dan satu lagi, tadi akur kepada perintah penguatkuasaan itu bila anda ada diminta untuk isolate ataupun dikuarantinkan. Last kali yang saya kalau boleh, jika ada simptom ataupun anda tidak pasti sama ada anda ni adalah pesakit coronavirus ataupun COVID-19, hubungi pejabat kesihatan daerah terdekat. Hubungi klinik kesihatan terdekat sebelum anda pergi mendedahkan diri di klinik kesihatan dan fasiliti kesihatan yang lain. Di situ kita akan berikan nasihat yang sepatutnya. Jadi kadang-kadang dia confuse, sebenarnya dia bukan pun, tapi dia confuse. Jadi mungkin dia sebenarnya tak ada risiko. Jadi bila dia pergi, dia dah terdedah pada orang lain lah. Baik, terima kasih doktor kerana meluangkan masa hari ini. Jangan bersalam, kalau boleh elakkan. Nak bersalam macam ni je. Macam kita buat macam ni je. Terima kasih Dr. Dalilah Roslan, pakar perubatan kesihatan awam, cawangan Global Health, bahagian perkembangan kesihatan awam KKM. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Semoga tadi memberikan iktibar dan juga peringatan kepada kita semua supaya menjaga keselamatan kita dan juga keluarga kita untuk tidak merebakkan lagi COVID-19.